Singapura mendalami komitmen untuk membantu Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN. Butiran lanjut akan didedahkan dalam satu sidang media bersama esok. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan kini di Timor Leste bagi lawatan 4 hari. Dr. Balakrishnan disambut rakan sejawatannya Bendito dos Santos Freitas. Beliau diberikan kain tenun tangan diberi nama Thais yang diiktirafkan UNESCO sebagai warisan budaya tidak ternilai. Selain digunakan sebagai pakaian tradisional, ia juga simbol bahawa penerimanya telah menjadi sebahagian keluarga si pemberi. Dr. Balakrishnan turut melawat Muzium Rintangan bagi mendekati lagi sejarah dan budaya Timor Leste. Pameran ini juga memaparkan pergelutan negara ini semasa di bawah pentadbiran Indonesia. Sejak merdeka pada 2002, Timor Leste mula menjalin hubungan antarabangsa termasuk rancangan menyertai ASEAN. Timor Leste sudah pun diterima sebagai anggota ke-11 ASEAN dengan status pemerhati di mesyuarat peringkat tinggi. Keanggotaan penuh Timor Leste dalam ASEAN masih dinantikan dan lawatan Dr. Balakrishnan ini mungkin membantu mempercepatkan proses tersebut. China akan menyambung semula aturan kemasukan bebas visa bagi rakyat Singapura mulai Rabu depan. Aturan itu membolehkan rakyat Singapura untuk melakukan lawatan ke China buat tempoh jangka pendek iaitu sehingga 15 hari tanpa perlu memohon visa terlebih dahulu. Ini sah untuk kunjungan berkaitan urusan perniagaan, pelancongan, melawat keluarga dan juga untuk melakukan persinggahan. Visa yang sudah pun dikeluarkan kepada rakyat Singapura kekal sah. Permohonan yang sudah dibuat sebelum ini pula akan terus diproses. Kementerian Ehwal Luar MFA mengalu-alukan langkah itu kerana ia akan memudahkan lagi aliran pengunjung dan perniagaan. Singapura dan China memperkukuhkan lagi hubungan dua hala semasa lawatan Perdana Menteri Lee Hsien Loong ke Beijing pada awal tahun ini. Aturan kemasukan bebas visa ke China digantung sejak Mac 2020 disebabkan pandemik COVID-19. Anggota Parlimen JRC Nisun K. Shanmugam menghulurkan sokongan kepada keluarga seorang pegawai polis yang meninggal dunia pada Jumaat lalu. Mendiang Uva Raja Gopal, 35 tahun, ditemui terbujur di kolong blok HDB di Yishun. Awal dari itu, pegawai polis berkenaan memuat naik catatan yang antara lain mengadu beliau menghadapi diskriminasi kaum dan dibuli di tempat kerja. Menteri Undang-Undang merangkap ehwal dalam negeri itu menziarahi upacara persemadian mendiang siang tadi. Encik Shanmugam berkata, siasatan menyeluruh akan dijalankan terhadap dakwaan yang dibuat mendiang. Namun pada masa ini, tumpuan adalah untuk memberikan sokongan kepada keluarga mendiang pegawai polis itu. We will support them, talk to them, and what are the issues that they will need to deal with, and also explain a little bit about what's going on. The reason we are here is to express our condolences. The family is grieving. We focus on that. Everything else we'll deal with later. Lebih 400 penduduk Marsiling termasuk warga emas menyertai Karnival Kesihatan Marsiling siang tadi. Usaha pelbagai agensi itu bertujuan untuk meningkatkan kesedaran para penduduk tentang penyakit kronik ginjal atau CKD dan menggalakkan mereka agar memanfaatkan teknologi sedia ada untuk mencegahnya. Menteri Negara Kanan Pertahanan dan Tenaga Manusia Zaki Muhammad berkata sedemikian sewaktu menghadiri karnival di Kelab Masyarakat Marsiling itu. Bagi kami memang pentinglah di mana kita meningkatkan kesedaran oleh kerana kita melihat ramai di antara penduduk kita juga mempunyai penyakit ginjal dan kita lihat risiko memang tertakluk kepada demografik, tapi pada masa yang sama kita juga mahu membuat preventive care. Para penduduk yang turut serta berpeluang menerima kit ujian darah ginjal secara percuma. Mereka juga mempelajari tentang kemudahan wadah tali kesihatan di mana mereka boleh mendapat tahu taraf kesihatan seseorang secara nyata dan mengambil langkah-langkah sewajarnya. Ramai di antara pesakit dan caregiver mereka mempunyai kadang-kadang kesusahan, cabaran dan tak mempunyai masa. Jadi kadang-kadang telemedicine memberi satu alternatif bagi mereka yang dapat berbincang dengan doktor ataupun dapat mendapatkan nasihat.
Bakal calon Presiden Eng Kok Song mahu memberi tumpuan kepada kesihatan mental rakyat Singapura. Bercakap kepada pihak media semasa melawat ke kuil Central Sixth siang tadi, Encik Eng menyifatkan kesihatan mental sebagai satu cabaran bagi para penduduk daripada semua lapisan usia, terutamanya golongan belia. Maka itu, kata beliau, adalah penting untuk memperuntukkan lebih banyak sumber demi menangani masalah tersebut. Mental health will raise the productivity of the people of Singapore. It will raise the productivity because they will not be so stressed. And secondly, they will be able to approach their work with attention. Encik Eng berkata ini juga boleh menggalakkan orang ramai untuk lebih bersatu padu. Beliau menambah adalah penting untuk seseorang presiden menyatukan rakyatnya di tengah-tengah dunia yang semakin berpecah belah. Mantan Ketua Pelaburan GIC itu berkata, walaupun beliau pernah bertugas untuk syarikat pelaburan itu, beliau tidak pernah menjadi seorang anggota parti pemerintah. Dan itu katanya membezakan beliau. Encik Eng juga mengunjungi sebuah kuil Cina hari ini. Saudara, pekarangan istana hari ini meriah dengan kedatangan orang ramai menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Puan Halimah dan suaminya sempat beramah mesra dengan para pengunjung. Ini merupakan rumah terbuka istana yang terakhir buat beliau sebagai presiden. Para pengunjung boleh menikmati pelbagai aktiviti seperti persembahan musikal, lukisan seni dan kraf serta sesi kaligrafi Arab. Ini bukan sahaja menghiburkan para pengunjung, malah Puan Halimah juga mencuba kaligrafi Arab. Walaupun hujan turun siang tadi, ia tidak mematahkan semangat para pengunjung. Ketua Eksekutif Hong Kong, John Lee, mengadakan lawatan 3 hari ke Singapura. Ini merupakan lawatan pertama sejak Encik Lee mengangkat sumpah jawatan tahun lalu. Semasa di sini esok, Encik Lee akan bersarapan bersama Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong sebelum menyertai Perdana Menteri Lee Hsien Loong dalam satu jamuan tengah hari. Pada sebelah malamnya pula, Encik Lee dan Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat akan bercakap tentang kerjasama perniagaan dua hala dalam satu jamuan malam. Singapura adalah negara pertama kunjungan Encik Lee dalam rangka lawatannya selama seminggu ke Asia Tenggara. Pemimpin Hong Kong itu juga akan ke Indonesia dan Malaysia.